Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini, dalam video ini, saya Wan Syukrina binti Wan Zulkifli, nombor matrik A168099, dan kawan saya Zaidah Nur Syarah binti Abdul Halim, nombor matrik A168365. Kami akan membentangkan tajuk cabaran berdakwah masa kini. Okay, sebelum kita pergi kepada cabaran berdakwah masa kini, kita tengok dulu mengenai dakwah secara sepintas lalu. Okay, dakwah ni adalah satu tanggungjawab bagi semua Muslim. Apabila seseorang itu melafazkan kalimah La ilaha illallah, maka dia adalah seorang da'i, iaitu pendakwah. Okay, seperti yang kita tahu, usaha dakwah ni telah lama dilakukan sejak zaman para Nabi terdahulu. Itu sejak zaman Nabi Nuh lagi usaha dakwah dimulakan oleh Nabi Nuh. Namun ia bukanlah sesuatu yang mudah. Sejak daripada zaman Nabi Nuh sampailah zaman Nabi Muhammad, tak ada pun yang tak ada cabaran ketika berdakwah. Dan realitinya para pendakwah pada masa kini juga turut menghadapi cabaran serta ujian. Okay, seterusnya kita lihat kepada cabaran berdakwah masa kini dan kesan terhadap dakwah. Okay, yang pertama kita tengok dari aspek organisasi dakwah. Antara cabarannya ialah organisasi dakwah tu kurang diyakini dan dipercayai oleh masyarakat. Organisasi tersebut mengamalkan sikap sambil lewa semasa melakukan kerja dakwah. Jadi kesannya dia akan membawa kepada pandangan negatif dalam kalangan masyarakat. Okay, kat sini saya bagi contoh organisasi pengurusan masjid. Disebabkan sikap sambil lewa dan kurang diyakini dan dipercayai oleh masyarakat tu, jadi kesannya akan kuranglah sambutan masyarakat untuk pergi ke masjid, dan tak nak, bila dah tak ada, kurang pergi masjid, kuranglah yang nak mendengar ceramah ke apa semua tu kan. So tu antara cabaran-cabarannya lah. Lepas tu disebabkan oleh kelemahan yang dihadapi oleh pihak pengurusan masjid yang kurang mengambil berat tentang pengisian aktiviti yang sesuai dan menarik kepada masyarakat, tu jugalah yang membuatkan masyarakat ni rasa tidak tertarik untuk pergi ke masjid untuk mendengar ceramah ke ataupun mengikuti program-program dakwah yang disediakan. Okay, seterusnya cabaran dari aspek pendakwah, iaitu da'i dan masyarakat Islam umumnya lah. Okay, kat sini kita tengok ramai orang awam yang berpendapat bahawa tanggungjawab untuk berdakwah ni hanya dilakukan oleh golongan tertentu sahaja, seperti mereka yang berlatar belakangkan bidang agama, pelajar bidang pengajar Islam serta orang tabligh sahaja. Ada juga mereka yang tahu tanggungjawab mereka untuk berdakwah dengan mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, tapi masih tak nak untuk melakukan kerana menganggap telah ramai pendakwah di luar sana. Yang ni biasanya kita tengok contoh saya bagi contoh kat sini, pelajar FBI sendiri, walaupun mereka tahu, masing-masing tahu yang tanggungjawab untuk berdakwah ni adalah untuk semua umat Islam, tapi masih ada yang berfikiran yang dah ramai pendakwah kat luar sana, so dia rasa tak perlu dah kot aku nak tegur dia ni ke, ataupun nak ajak dia buat benda tertentu, sebab dah ramai kat luar sana yang dah buat kerja dakwah tu. Maksudnya dah ramai dah yang suruh buat benda yang sama, so buat apa aku nak suruh dia, kawan aku ke siapa-siapa buat lagi kan dah ramai. Maksudnya orang yang bergelar Muslim dan beriman kepada Allah perlu berdakwah kepada kebaikan dengan menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, iaitu amar ma'ruf nahi munkar. Macam seperti dalam surah Ali Imran ayat 110. Yang ni ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ayat ni yang selalu kita dengar dalam kuliah.
Jadi tiada lagi alasan bagi mana-mana orang Islam untuk menafikan tugas mereka sebagai da'i. Jadi berdakwah itu bukanlah semata-mata berada di khalayak ramai dan memberi kata-kata nasihat. Bahkan ianya semudah memberi salam dan senyuman kepada sesiapa yang mereka bertemu. So dakwah ni sangatlah mudah. So tiada lagi alasan untuk kita tidak menyampaikan dakwah. So tu cabaran dari aspek pendakwah dan masyarakat Islam umumnya lah. Okay, seterusnya ialah daripada aspek sasaran dakwah iaitu mad'u. Okay, masyarakat kini mempunyai pelbagai ilmu dan kepakaran masing-masing. Lebih-lebih lagi, era informasi di hujung jari. Senario ini menjadikan segelintir masyarakat ini mengetengahkan bantahan serta mentaliti mereka yang cenderung kepada perkara cabang. Okay, kesannya pemikiran sempit yang hanya memandang ke arah timur akan merencatkan penyampaian dakwah terhadap segelintir masyarakat tersebut. Okay, masyarakat hari ini juga sangat berani dan nekat untuk melakukan sesuatu yang melampaui batas. Contohnya, mereka melontarkan kata-kata kesat kepada pendakwah yang tidak sependapat dengan mereka. Jadi kesannya sikap masyarakat yang macam ni akan melambatkan proses untuk menerima dakwah. Dan ini merupakan antara cabaran yang sukar ditangani jika masyarakat tetap berdegil dan keras kepada mahu ikut cara sendiri. Yang ni contohnya para pendakwah di media sosial lah. Saya bagi contoh. Contoh pendakwah tu menunjukkan contoh-contoh yang baik dengan memberikan sedekah ke membuat kebajikan, tapi netizen ni dia berfikiran bahawa pendakwah tu nak riak, nak takabur, nak tunjukkan perbuatan baik tu, sedangkan menunjukkan perbuatan baik tu juga adalah satu dakwah, iaitu dakwah bilhal. Jadi kat situ antara cabaran jugalah untuk kita nak cabaran kepada kepada mad'u. Bila mereka ni sentiasa bersikap dan berfikiran negatif. Jadi tu antara cabaran juga dalam kerja-kerja dakwah. Okey, seterusnya ialah langkah mengatasi cabaran dalam berdakwah. Okey, langkah-langkah ni terbahagi kepada 3 aspek. Yang pertama dari aspek pendakwah, yang kedua dari aspek pengurusan organisasi, dan yang ketiga dari aspek pendekatan dakwah. Okey. Yang pertama dari aspek pendakwah, ini adalah langkah-langkah yang dicadangkan untuk mengatasi cabaran dalam berdakwah. Okey, pertama dari aspek pendakwah ialah dengan memperbanyakkan program pembangunan dan latihan ilmiah kepada para pendakwah. Kenapa perlunya program pembangunan dan latihan ilmiah ni diperbanyakkan adalah bertujuan untuk menguatkan jati diri dalam diri pendakwah. Sebab cabaran yang akan dihadapi oleh para pendakwah ni bukanlah sesuatu yang mudah, dan ianya memerlukan kekuatan fizikal dan mental dalam mendepani para mad'u. Okey. Biasanya program pembangunan dan latihan ilmiah ni dibuat oleh badan-badan pengurusan dakwah, yang mana diorang memang melatih para pendakwah untuk mengatasi cabaran untuk bagaimana untuk mendepani para mad'u. Okay, seterusnya dengan mewujudkan jawatan kuasa khas yang diterajui oleh barisan para pendakwah, ianya dapat membantu melaksanakan program dakwah kepada masyarakat dengan lebih berkesan. Okay. Bila mana para pendakwah ni diorang dah join latihan ilmiah, dah join banyak program pembangunan, maka diorang dah dapat banyak pengalaman. Okay, dengan itu bila mana satu jawatan kuasa khas ni yang diterajui oleh barisan pendakwah ni, maka insya-Allah program yang mereka lakukan kepada para mad'u adalah lebih berkesan disebabkan diorang dah ada pengalaman semasa diorang join program dan buat latihan ilmiah. Diorang dah ada banyak pengalaman yang mengajar diorang bagaimana untuk mendepani para mad'u. Okay, seterusnya para pendakwah haruslah terlebih dahulu membuat penyelidikan tentang sosial budaya sesuatu masyarakat. Okay. Kenapa para pendakwah perlu membuat penyelidikan ataupun kajian budaya masyarakat setempat tu? Kenapa? Sebab
Kekurangan pengetahuan tentang sosial budaya masyarakat setempat akan menyebabkan komunikasi di antara para pendakwah dan sasaran dakwah sukar untuk difahami dan dakwah yang disampaikan juga sukar untuk diterima. Bila mana para pendakwah ni tak tahu macam mana budaya setempat masyarakat, contoh macam masyarakat di pedalaman, masyarakat orang asli contohnya, mana diorang tak terdedah dengan pengetahuan luar. Jadi diorang ni macam masyarakat orang asli kita tahu kurang sikit lah nak berbanding dengan kita yang lebih terdedah dengan dunia luar ni. Jadi para pendakwah ni diorang perlu untuk kaji budaya masyarakat ni macam mana, komunikasi diorang macam mana. Jadi bila mana para pendakwah ni dah tahu serba sedikit tentang madu'u di tempat tu, jadi lebih mudahlah untuk para pendakwah menyampaikan dakwah kepada para madu'u, dan para madu'u pun mudah untuk fahami apa yang sebenarnya pendakwah cuba sampaikan. Macam itulah. Seterusnya dari aspek pengurusan organisasi. Organisasi tanpa pengurusan yang efektif mampu mencacatkan kredibiliti organisasi dan matlamat pertubuhan organisasi tersebut tidak akan tercapai. Betul lah ni, bila mana sesebuah organisasi itu tidak diuruskan dengan baik, maka matlamat yang asal, matlamat pertubuhan organisasi itu tidak akan tercapai selagi mana organisasi itu tidak diuruskan dengan baik. Contoh organisasi dalam dakwah ialah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, Jabatan Agama Islam di bawah setiap negeri. Contoh kalau di Selangor, Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, Persatuan Kebajikan Islam Malaysia, PERKIM dan lain-lain lagi. Ini adalah contoh-contoh organisasi yang berkait rapat dengan badan dakwah. Seterusnya, langkah yang seterusnya adalah perlu meningkatkan jaringan kerjasama yang mantap antara agensi kerajaan. Banyak sekarang ni badan-badan yang bukan kerajaan, macam contoh seperti PERKIM, diorang bergerak sendiri untuk menyebarkan dakwah. Jadinya bila mana ada jaringan kerjasama yang mantap antara agensi kerajaan ni, maka orang kata ada link antara NGO dan kerajaan, jadi mudah untuk membuat program. Pihak yang bertanggungjawab dalam hal ehwal dakwah Malaysia juga boleh untuk merangka dan menganjurkan program khidmat masyarakat atau dakwah bilhal secara berkala bagi memastikan masyarakat mudah didekati. Ini mana-mana badan dakwah sekalipun memang perlu untuk membuat program yang melibatkan masyarakat, sebab kita nak memastikan masyarakat mudah didekati dan tak ada jurang antara badan organisasi dengan masyarakat. Bila mana dah biasa buat program, jadi masyarakat pun mudah untuk terima apa yang disampaikan oleh badan dakwah itu, pengurusan dakwah. Seterusnya, dalam sebuah organisasi, ketua haruslah menjadi contoh kepada orang bawahan bagi memastikan perjalanan dakwah berjalan dengan lancar. Ini dalam mana-mana organisasi sekalipun, ketua adalah tonggak kepada badan organisasi tersebut. Kalau ketua yang ke atas pun tak menjalankan peranan dengan baik, maka yang bawah ni macam manalah kan, lagilah terombang-ambing. Jadi ketua seharusnya menjadi contoh qudwah hasanah kepada orang bawahan untuk bagaimana nak buat dakwah macam ni. Ketua yang mulakan supaya perjalanan dakwah berjalan dengan lancar. Seterusnya ialah dari aspek pendekatan dakwah. Langkah-langkah yang dicadangkan untuk mengatasi cabaran dari aspek pendekatan dakwah ialah yang pertama, memberi penerangan secara umum tentang asas-asas ajaran agama, terutama yang menyentuh pendidikan jiwa kepada golongan sasaran. Langkah pertama yang boleh dibuat oleh para pendakwah untuk menyebarkan dakwah kepada para madu'u ialah dengan menerangkan tentang ajaran agama Islam ni secara umum dahulu, bukannya terus masuk kepada hukum-hukum Islam yang berat. Sebab bagi para madu'u yang belum pernah mendengar tentang ajaran agama Islam, jadi bila diorang dah awal-awal lagi dah diberi pendedahan tentang hukum-hukum Islam yang berat, maka
dakwah tu sukar untuk diterima oleh para mad'uin. Okey, seterusnya bagi golongan yang tinggal di kawasan yang mempunyai capaian internet yang laju, dakwah boleh disebarkan secara atas talian sahaja. Namun bagi mereka yang tinggal di kawasan pedalaman yang sukar untuk mengakses internet, maka golongan ini harus diberi perhatian. Okey, macam kita dah sekarang ni, orang yang di bandar dan orang yang berada di kampung yang bukan pedalaman memang mudah sangat untuk dapat internet. Di mana Google je nak tahu apa tentang dakwah, memang Google terus dapat. Tapi berbeza dengan orang berada di pedalaman yang mana diorang tak ada langsung line internet dan diorang susah untuk dapatkan maklumat. Jadi inilah tugas dan tanggungjawab para pendakwah untuk turun padang membantu orang asli ni, untuk membantu masyarakat orang asli mendapatkan ilmu dan pengetahuan pendakwah sama seperti mana orang-orang yang dapat mengakses internet. Seterusnya adalah isu semasa berkaitan cabaran berdakwah pada masa kini. Antara isu yang boleh kita kaitkan dengan cabaran berdakwah adalah bila mana para pendakwah pada masa sekarang ni sukar juga untuk berdakwah bila mana diorang menerima tohmahan dan diorang menerima tanggapan yang buruk daripada masyarakat bukan Islam tentang agama Islam. Okay, biasanya apa yang biasa kita dengar, Islam ni sering dikaitkan dengan terorisme. Okay. Bila mana konsep jihad tu diorang dah salah faham, diorang tak tahu konsep sebenar jihad tu apa, dan diorang dah buat tanggapan negatif terhadap konsep jihad tu, maka diorang sering mengaitkan dakwah Islam tu dengan keganasan pelampau agama dan kaum yang menimbulkan kekacauan, sedangkan benda tu tak betul. Dan penyebaran kabar angin yang salah ni menyebabkan wujudnya Islamofobia, iaitu amat takut akan Islam. Islamofobia ni biasanya ada pada negara-negara yang minoritinya adalah umat Islam. Diorang jadi takut dengan Islam ni sebab diorang kata Islam ni adalah teroris. Itu adalah kabar angin yang salah. Tapi walaupun ada cabaran-cabaran begitu, dakwah Islam perlu tetap disebarkan dengan pelbagai cara sekalipun agar syiar Islam ni terus tegak atas muka bumi ini. Okey, di antara contoh isu semasa lain bagi cabaran dakwah ni bila mana ada seorang pendakwah yang terkenal, tapi dia ni hampir juga untuk berhenti berdakwah disebabkan dia tewas dengan perasaan sendiri, sebab bagi dia terlampau banyak sangat dugaan dalam medan dakwah ni, dalam menyebarkan dakwah. Beliau ialah Firdaus Wong Wai Hong atau lebih dikenal sebagai Bro Firdaus. Ia adalah merupakan salah seorang pendakwah Cina Muslim yang agak terkenal dalam kalangan masyarakat, terutama bagi anak muda. Beliau ni dia pernah nyaris untuk berhenti usaha untuk berdakwah sebabkan dia telah menghadapi banyak cabaran. Tapi dengan cabaran-cabaran yang dia ada tu bukanlah alasan dia untuk stop dakwah. Maksudnya dah penat sangat dengan cabaran yang ada di medan dakwah ni, dah penat tak, itu bukan alasan dia untuk stop dakwah. Jadi dia tetap meneruskan kerja dakwah yang telah diusahakan sejak tahun 2011 lagi dengan memegang prinsip yang tersendiri. Okey, maksudnya ini adalah contoh para pendakwah yang kuat jati diri, kuat dalaman untuk terus berdakwah walaupun dihujani dengan macam-macam cabaran. Okey, seharusnya sikap beliau ini perlu dicontohi oleh para pendakwah yang lain yang mana tidak mudah berputus asa dalam medan dakwah. Okey, itu sahaja daripada kami pembentangan bagi cabaran dakwah pada masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.